Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam kelas sains tahun 6. Pembelajaran kita ialah pada hari sesi ini murid-murid akan dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan menambah atau mengurangkan geseran. Okey, sebelum ni kamu telah belajar tentang daya geseran, maksud daya geseran dan juga kesan daya geseran. Okey, jadi kita akan teruskan dengan tajuk menambah atau mengurangkan daya geseran. Okey, daya geseran ialah daya yang wujud apabila dua permukaan bersentuhan. Jadi ada kebaikannya dan juga ada keburukannya. Jadi oleh itu terdapat beberapa keadaan yang memerlukan kita menambah daya geseran. Okey, kita tengok menambah daya geseran dahulu. Okey, bagi keadaan yang memerlukan daya geseran ditambah, okey, pekerjaan yang kita lakukan akan dapat lakukan dengan lebih cekap dan mudah. Okey, kamu boleh rujuk buku teks sains tahun 6 muka surat 107 hingga 108. Okey, lihat situasi yang pertama. Okey, murid ini kelihatan sukar untuk membuka penutup balang. Jadi kawannya cadangkan memegang penutup balang menggunakan tuala dan murid ini dapat membuka penutup balang dengan mudah. Okey, ini kerana apabila tangan kita licin, geseran antara tapak tangan dan penutup balang rendah. Jadi kita sukar untuk membuka penutup balang. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita perlu menambah geseran antara tapak tangan dan penutup balang. Jadi kita gunakan kain dan boleh dibuka penutup balang kerana geseran telah ditambah. Jadi tangan dah tak licin. Jadi geseran berada wujud antara kain dan penutup balang. Okey. Bagaimana kita dapat menambah daya geseran dalam aktiviti seharian? Okey, kita lihat beberapa contoh yang terdapat dalam buku teks kamu. Okey, contoh yang pertama, ini ialah situasi di dalam bilik air. Kebanyakan bilik air kita akan gunakan pelapik anti gelincir agar dapat menambah daya geseran pada permukaan lantai yang basah. Okey, bila lantai basah, terutamanya bagi bilik air yang menggunakan lantai mozaik, bila lantai basah, kaki kita basah, geserannya rendah. Jadi bila geseran rendah, kemungkinan untuk tergelincir tinggi. Jadi kita perlu menambah daya geseran dengan menggunakan pelapik anti gelincir. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua ialah tapak kasut yang bercorak kasar. Okey, kebanyakan tapak kasut dia akan buat corak yang kasar supaya geserannya tinggi dan dapat berlari atau berjalan dengan mudah tanpa tergelincir. Walaupun dekat permukaan yang licin, contoh kalau berjalan di atas lantai yang basah, masih dapat mengelakkan tergelincir kerana geseran antara tapak kasut dan permukaan lantai bertambah. Okay, seterusnya, ini ialah pelapik tertikus. Okey, kita gunakan pelapik tertikus supaya terdapat geseran antara bawah tertikus dan pelapik. Jadi bila ada geseran, tertikus dapat digerakkan dengan mudah macam ni. Kalau tiada pelapik, tertikus sukar untuk digerakkan. Okey, kalau tengok kesa cikgu ni, dia tak gerak sebab cikgu guna atas meja yang licin. Bila cikgu guna pelapik tertikus, tertikus dapat digerakkan dan kesa dapat digerakkan dengan mudah. Okey, yang seterusnya, corak pada permukaan sarung tangan menambah daya geseran dan memudahkan objek dapat dicengkam. Okey, ini situasi dalam pertandingan angkat berat. Ahli sukan angkat berat menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat. Yang berwarna putih tu dia bukan guna tepung tapi adalah serbuk kapur
magnesium karbonat untuk mengangkat pemberat besi. Okey, serbuk ni digunakan supaya apabila ahli sukan ini mengangkat besi ni, geseran antara tangan dia dengan palang besi ni akan bertambah dan pemberat ini tidak akan tergelincir atau mudah terlucut. Okey, itu ialah situasi yang mana geseran perlu ditambah. Okey. Terdapat juga situasi daya geseran menimbulkan masalah. Jadi kalau geserannya tinggi, masalah berlaku. Jadi bila berlaku keadaan macam ni, kita perlu mengurangkan geseran. Okey. Contoh dalam buku teks kamu, muka surat 109 hingga 110. Okey, situasi di rumah. Okey, tingkap sukar untuk dibuka, jadi ayahnya meletakkan minyak gris pada permukaan tingkap yang bergeser. Okey, jadi bila dah letak minyak gris, tingkap boleh dibuka dengan mudah. Okey, pada situasi yang pertama, okey, kerana tingkap sudah berkarat, bila tingkap sudah berkarat, geserannya tinggi. Bila geserannya tinggi, dia susah nak buka tingkap. Jadi bila diletakkan gris ataupun minyak, geserannya berkurang dan boleh dibuka dengan mudah. Okey, penggunaan pelincir seperti gris boleh mengurangkan daya geseran pada tingkap yang bergeser. Okey, ini contoh penggunaan penggolek dan roda mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan objek. Okey, bila ada penggolek, okey, objek di atas ni senang untuk bergerak. Okey, selalunya ini berlaku di kilang-kilang lah, untuk memindahkan objek dari satu tempat ke satu tempat. Okey, ini penggunaan penggolek. Okey, yang seterusnya kita tengok penggunaan roda pada kasut roda. Jadi bila ada roda pada kasut roda, dia boleh bergerak dengan lebih mudah kerana geserannya rendah. Penggunaan minyak pelincir dalam kenderaan bermotor mengurangkan daya geseran yang berlebihan di dalam bahagian enjin. Jadi untuk itu kita guna minyak pelincir. Yang seterusnya penggunaan tepung asid borik. Okey, kalau orang main carom, dia akan guna tepung asid borik untuk memudahkan pergerakan carom. Kalau tak ada tepung asid borik ni, geseran antara buah carom dan permukaan papan dia punya papan carom ni akan tinggi. Jadi dia gunakan tepung tu, jadi geserannya berkurang. Jadi buah carom bila dijentik boleh bergerak dengan lebih mudah. Dan seterusnya permukaan laci disapu dengan lilin supaya mudah dibuka dan ditutup. Okey, dia senang untuk dibuka dan ditutup. Okey, kita tengok contoh penyelesaian masalah. Okey, ada dua situasi. Situasi A, pisau tumpul. Situasi B, murid yang jatuh. Okey, kita tengok situasi A dahulu. Okey, pisau tumpul dan menyukarkan untuk dipotong. Jadi kita kena tanya, kenapa pisau ni tumpul? Kalau tumpul, apa yang jadi? Pisau tumpul dan menyebabkan geseran tinggi. Okey. Geserannya dah tinggi sebab dia dah tumpul. Jadi bila geserannya tinggi, bagaimana kita nak atasi? Okey, kita atasi dengan cara mengasah pisau. Bila mengasah pisau, yang tumpul-tumpul tu dah tak ada, jadi geserannya dah rendah dan boleh memotong dengan senang. Okay, kita tengok situasi kedua. Okay, murid jatuh. Kenapa dia jatuh? Mengapa dia jatuh? Okay, kerana lantai ni basah. Bila lantai ni basah, okay, kita tengok lantai dia basah, pemerhatiannya kita nampak dia jatuh lantai basah. Okay, jadi dia jatuh lantai basah kerana geserannya rendah. Okay, bila lantai basah, geseran antara tapak kasut dengan lantai ni rendah. Jadi sebab tu dia jatuh. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ni? Kita hendaklah mengelap lantai supaya geserannya tinggi dan mengelakkan terjatuh. Okey, kesimpulannya. Okey, menambah geseran. Pertama, kita boleh menggunakan tapak dan permukaan bercorak. Yang kedua, menggunakan tapak dan permukaan yang kasar. Yang ketiga, menggunakan pelapis anti gelincir.
Yang keempat, menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat. Okey, untuk mengurangkan geseran, kita boleh gunakan minyak pelincir, minyak gris, penggolek, alas berbola, penggunaan lilin dan tepung asid borik. Okey, itu ialah menambah dan mengurangkan geseran. Okey, jadi setakat tu je untuk tajuk menambah dan mengurangkan geseran. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Bye.